Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Apa khabar semua? Baik. Bagus. Sihat semua Okey, alhamdulillah. So hari ini Okey. So alhamdulillah kita teruskan program webinar How to Become a Successful Entrepreneur During the Pandemic untuk slot yang ketiga. Untuk makluman semua, pagi tadi kita dah jalankan dua program lah. Slot yang pertama dan juga slot yang kedua melibatkan usahawan alumni PODPD yang kita jemput khas lah. Semua sekali ada dalam 5 orang. So besok kita punya program akan lanjut lagi satu hari melibatkan 2 orang lagi usahawan alumni lah. Alright. So untuk makluman juga, saya panggil usahawan-usahawan alumni kita ni untuk berkongsi pengalaman memandangkan mereka ini telah terlibat secara langsung, dah pun real sales. Jadi berlatar belakangkan macam-macam perniagaan yang saya jemput. Jadi mungkin hari ini mereka boleh berkongsi sesuatu, dan untuk pengetahuan penceramah kita juga, partisipan kita pada hari ini adalah terdiri daripada mereka ataupun pelajar-pelajar yang mengambil subjek Digital Entrepreneurship Development lah. Maksudnya diorang dah ada produk, cumanya mungkin diorang stuck memandangkan kita berada di pasca COVID-19 pandemik ni lah. Jadi mungkin ada yang hang, tak tahu nak buat apa. So mungkin saudara Hir boleh berkongsi sedikit pengalaman memandangkan Hir pun dah buat real sales kan, ataupun perniagaan yang sebenar. Okay. So saya rasa tanpa membuang masa lagi, tapi sebelum tu saya nak maklum pada semua lah, penceramah kita ataupun usahawan alumni kita yang ketiga hari ini, saya jemput khas daripada mana Cik Hir? Lembah Pantai Hir? Pantai Dalam Kuala Lumpur. Pantai Dalam Kuala Lumpur saudara Muhammad Khair bin Abdul Jani merupakan pemilik di Bakti Spray and Painting. Untuk pengetahuan, Khair ni bekas student saya lama dah dulu. Saya pun tak ingat tahun bila kan. Dan kebanyakan kelas Khair ni kebanyakan berjaya dan jadi usahawan. Saya pun tak tahu. Tak tahu, mungkin tahun tu tahun, tak tahulah Khair tahun bila Khair lahir tahun usahawan InsyaAllah kita akan jemput dia orang lepas ni kan. Jadi mungkin lepas ni Khair boleh bagi inspirasi ataupun motivasi kepada adik-adik kita pada hari ini, bagaimana Khair berdepan dengan pasca pandemik ni kan, bagi meneruskan kelangsungan perniagaan yang Khair buat sekarang lah. So tanpa membuang masa lagi, saya akan serah kepada Khair. Dan untuk partisipan pelajar-pelajar DPR 4B, terus berada dalam siri webinar ini kerana bila-bila masa saya akan forward link untuk kehadiran dan last kali nanti kita akan tutup dengan sesi soal jawab. So tanpa membuang masa lagi, saya persilakan Khair. Terima kasih kerana datang. Silakan Khair. This is your floor. Alright. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada Cik Salin atas undangan. Yang pertamanya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma salli ala Muhammad. Baca nak berceramah ya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada pihak Politeknik bawah usahawanan dan menjemput saya untuk memberikan, bukanlah mengajar, tapi sekadar kongsikan apa yang pernah saya lalui. Memandangkan bukan pelajar Politeknik Polisen. Baik, sebelum tu saya nak tanya siapa nanti respon dekat chat tu. Apa benda? Buat something, tolong jawab. Diploma. Yang mungkin saya akan minta respon 2 hal. Gunakan supaya data kan 20 orang nak. Okey. Dan okey. Baik, sebelum kita
teruskan perkongsian lebih lanjut, izinkan hamba memperkenalkan diri saya. Nama Muhammad Khair bin Ahmad Jani, berumur 28 tahun, kemudian graduate Politeknik Ibu tahun 2000, berkahwin, sudah berkahwin, anak seorang, perniagaan yang saya ceburi adalah spray and painting. Tahu tak spray and painting itu apa? Iaitulah bidang ketuk, mengetuk dan mengecat kenderaan. Bahasa mudahnya cat kereta. Ni ramai lelaki ke perempuan lah? Laki, cik, laki. Lelaki, oh okey, cantik. Maknanya normally dia lelaki lah yang minat buat kereta ni. So saya terlibat secara langsung dalam bidang mengecat kenderaan. Sudah pun menampakkan diri dalam bidang perniagaan mengecat kenderaan ni masuk tahun ke 2016, masuk tahun keempat. Alhamdulillah. Nanti saya akan sharekan sikit apakah yang dimaksudkan dengan apabila melepasi 3 tahun pertama dalam dunia perniagaan. Gitu. Dia ada analogi ataupun ada orang kata perkiraan yang otai-otai bisnes anggarkan. 3 tahun pertama, 5 tahun pertama. Baik. Seterusnya, apakah yang dimaksudkan dengan usahawan? Gitu. Usahawan ni kalau yang saya ingat dulu Cik Sari Najah, usahawan ni antaranya adalah dia menjual produk. Menjual produk sedia ada ataupun dia inovasi satu produk tu dan dia menjual produk yang diinovasikan dan sebagainya lah, macam-macam lagi lah tentang usahawan. Menjawab semula persoalan yang ditimbulkan ataupun objektif utama kelas kita pada hari ini, iaitu macam mana kita nak menghadapi ataupun bisnes kita nak melalui cabaran getir, iaitu sepanjang tempoh pandemik COVID-19. Baik, secara jujurnya bila tanya, jawapan itu tidak mampu untuk saya jawab kerana saya sendiri tidak berjaya keluar daripada masalah ini. Kebanyakan perniagaan lumpuh apabila PKP dilaksanakan. Khususnya perniagaan bukan keperluan. Contoh macam saya lah, cat kereta. Orang tak mati kalau kereta dia tak dicat. Orang akan mati kalau tak makan. So, kedai makan je yang boleh buka, pasar raya je yang boleh buka. So, kami dalam bidang automotif ni semua start. Bila tanya otai-otai pun dia tak boleh buat apa, terpaksalah makan simpanan yang sedia ada. So kat situ pentingnya simpanan. Tapi berapa lama sangat kita boleh makan simpanan sendiri, dan lama simpanan pun akan habis. So secara jujurnya saya jawab soalan bagaimana menghadapi cabaran pandemik ni, saya tak mampu jawab. Dan saya yakin belum ada silibus lagi yang berjaya dikeluarkan atau dihasilkan bagaimana keluar daripada cabaran pandemik. Melainkan jawapan utamanya adalah perniagaan dia merupakan perniagaan keperluan. Itu dia boleh cerita, dia akan keluar, dia berjaya keluar daripada COVID. Tapi kalau semua akan stuck apabila berlakunya pandemik. So, perkongsian saya pada hari ini lebih kepada menceritakan perjalanan ataupun macam mana saya boleh minat ataupun ceburkan diri dalam bidang perniagaan. Baik, rasa-rasa dah bersedia ke belum untuk dengar pengalaman saya dalam perniagaan? Kalau dah bersedia, tolong spam sikit perkataan, type sikit sedia ramai-ramai kat chat tu. Habis 10 orang saya akan tunggu. Perjalanan cerita. Wah, sedia, satu ringgit. Alhamdulillah. Setia jangan. Siapa tu Zul? Setia Zul ni. Yang ada ya. Baik. Terima kasih atas semua.
Baik, saya akan mulakan dengan biasalah. Normally kita akan dengar orang yang meniaga ni daripada keluarga yang susah. Saya juga tergolong dalam golongan tersebut, di mana family saya ni macam biasa, kalau kais baru boleh makan, tak kais tak makan-makan, kerja sendiri, ayah saya kerja sendiri. Dan dari kecil lagi saya dah tolong mak saya sudah rumah sepenuh masa, tapi dia cari jalan juga macam mana nak bantu ayah saya dengan cara dia jual keripik, jual buah potong, jual pau frozen. So saya lah mangsa utama yang terpaksa tolong dia waktu tu. So masa kecil tu memang saya ada 6 beradik. Saya nombor 3, anak lelaki yang pertama. Atas saya 2 orang kakak. So saya anak lelaki yang pertama. So selalu mak saya akan suruh saya, bukan tak tolong, terpaksa, abang tolong hantar ni kat rumah ni, tolong hantar ni kat kedai ni. So saya akan ayu hantar kat kedai-kedai, akan kemudian saya akan pergi rumah ke rumah. Saya suruh pergi rumah ke rumah, ketuk pintu rumah ni, cakap jual pau semua lah. So daripada kecil dipaksa untuk menjual barang, ya, bukan jual diri, ya, menjual barang-barang lah. Jadi sampailah sekolah menengah pun mak saya suruh saya masuk ke koperasi, jual barang-barang, jual macam muffin, dade antaranya. Okey, itu sesi saya menjual barang orang, barang mak saya. Secara tak langsung sebenarnya apa yang dah berlaku, yang mak saya paksa itu semua ada hikmahnya lah. So saya masuk ke sekolah teknik Kelang. Ada budak sekolah teknik ke sini? Ada budak sekolah teknik ke sini? Respon sikit. Tak ada bang. Sorry. Faris, kau sekolah teknik ya Faris? Tak. Aku duduk Kelang ya. Aku kat sekolah teknik. Oh, duduk Kelang. Faris Kelang kat mana Faris? Saya duduk Rata Panjang. Rata Panjang. Betul. Okay, baik. Saya dulu sekolah teknik Kelang. Okey, masuk form 4. Patutnya 2 minggu sekali boleh balik. So bila 2 minggu sekali boleh balik, bila balik tu nak masuk balik asrama, mak ayah akan berkata ambil belanja lah. Itu saya form 4. Tapi saya ni suka join program-program, jadi AJK. So sampai satu masa tu saya jadi AJK. And then waktu tu pula clash dengan waktu minggu balik. Budak boleh balik tapi saya tak boleh balik. Saya tak boleh balik sebab kena bantu. So duit belanja tak ada. Nak cerita zaman tu belum zaman transfer duit, belum zaman ATM SEPA, handphone tak ada. So saya ni jenis yang berbekalkan baki duit. Itu perniagaan pertama saya di sekolah teknik. Waktu tu form 4. Apa yang saya jual? Waktu tu balik. Aku keras ni sedap lah, ni sedap. Banyak pun. Dia dapat kat Maidin. Bila saya dah beli modal, so saya jual balik. Satu pack tu RM1, saya untung 20 sen saja. 20 sen. So saya fikir, kalau 20 sen berapa sangat aku dapat dari belanja ni kan. Dan tahu apa saya buat? Saya buat package. Siap masak. Beli Maggi dan siap masak. Saya masakkan sekali. Saya jual dengan harga RM1.50. Murah dan tidak. Tapi at least keuntungan saya meningkat. Saya mencipta peluang kerja untuk diri saya sendiri, iaitu saya masak dan orang bayar saya RM1.50. Bala lah juga. 70 sen pun. Okey. Perniagaan saya tidak terhenti di situ sahaja. Kemudian masuk pula ke politeknik. Saya suka berniaga. Kalau dikenalkan kembali, saya ni berniaga lebih kepada untuk cukupkan keperluan. Bukan nak jadi kaya lah. Saya berniaga lebih kepada untuk cukupkan keperluan. Belum bercita-cita nak jadi kaya raya. Tapi kalau direzekikan, alhamdulillah. Baik,
masuk ke politeknik. Masa di politeknik tu 2010, 2011, dalam 2010 lah saya ingat. Waktu tu baru diperkenalkan broadband. Broadband dah kenalkan lama dah. Saya ni baru kenal benda broadband tu. Untuk pakai internet lah untuk buat assignment apa semua kan. So saya and Celcom sebulan saya ingat saya dalam RM40. RM40. Saya cakap alamak, macam mana nak dapat RM40 sebulan kan nak bayar internet. Data pun kan banyak pun bagi. RM28. So saya ambil jalan iaitu dengan saya berniaga. Saya duduk asrama. Saya berniaga keripik. Caranya saya beli keripik-keripik secara pukal and then saya packaging dalam kecil. Kemudian saya jual dengan harga RM1. Yang mana bila dia ditolak tambah, untuk bersih saya akan dapat 50%. 50% setiap satu pack. Which means kalau saya nak dapatkan RM40 sebulan, saya kena jual 80 pack sahaja selama sebulan. Kalau nak lebih, jual lebih. Tapi kalau setakat nak cukup keperluan, itu je lah yang saya jual. So, itu pengalaman. Baik. Habis sahaja politeknik. Sorry, sebelum tu saya di politeknik berada dalam jurusan Diploma Automotive Diesel. Diploma Kejuruteraan Mechanical Automotive. Budak DAB lah, budak auto. Habis saya belajar di politeknik, saya kerja sebagai technician di KLCC, Menara Berkembar KLCC, sebagai technician bidang bahagian security system. Security system ni maksudnya dia sudah access card, nak masuk setiap level KLCC tu, nak masuk gate, dia ada access card. Maksudnya saya pergi setiap level lah KLCC tu. Okay, siapa tahu, nak jawab kat chat siapa tahu KLCC ada berapa tingkat? Tarik juga kalau nak cerita KLCC ni. KLCC ada berapa tingkat? Siapa ni? Jawab. 124. 88. Okey. 88. Baik. Benar. Bagus Fendi, keyakinan tu ada. Itu bagus. Cumanya okey, 88 betul. Jejantas berada pada tingkat berapa? Jejantas dia berada pada tingkat berapa? 43. 44. 46. Behave 46. satu. 6 salah. 50. Salah. Rupanya semua jawapan tembak itu. Okey dah. Siapa tu Zul? Tingkat pertengahan. Stay safe kau ya. Okey, jawapannya adalah, saya pun tak ingat lah. Saya ingat 40. 40. Saya ingat saya 40. Dan sebenarnya jejantas tu ada 2 tingkat. Which means 40 dan 41. Tingkat 40 tu adalah untuk visitor. Maksudnya kalau siapa yang datang melawat KLCC tu, dia akan naik ke jejantas untuk lihat pemandangan lah ke bawah. Tapi dia akan lalu di tingkat 41 saja. 40 saja. 41 adalah untuk staff Petronas KLCC lalu. Nanti ada rezeki bolehlah lawat KLCC tu. Menarik sebenarnya. Dan dia ke atas kali tingkat 86 adalah public visit. Tempat lawatan ke atas lah. Bilik Mahathir ada tingkat berapa? Di tingkat berapa? Dulu masa saya kerja waktu tu, Dr. Mahathir masih lagi Presiden Petronas. Saya pun tak ingat. Saya sempatlah masuk bilik dia tu sebab ada pintu akses rosak, tapi dia tak ada lah. Dia pun berada di tingkat 86 tapi tower lain. Tower ada 2, so saya tak ingat tower mana. Mungkin tower 1 untuk public visit, tower 2 86 Pak Dr. Mahathir punya bilik. Okey,
KLCC. So saya technician di KLCC tak lama sebenarnya. Sekitar 7 bulan. Jadi saya kerja dengan orang, makan gaji. Gaji Alhamdulillah lah. Cumanya saya rasa ada macam itu bijaksananya Allah. Bila dia merezekikan ataupun dia susun rezeki orang tu lain-lain. Kita risau kalau semua berniaga, siapa nak makan gaji? Kalau semua makan gaji, siapa nak niaga? Allah tu dah campakkan perasaan tu berbeza-beza untuk orang. So saya pernah makan gaji dan perasaan saya lebih kuat untuk bekerja sendiri. Sebenarnya bukan untuk nak mengejar kemewahan untuk saya lah, sebab saya tak ada mewah sangat sekarang, tapi lebih kepada kepuasan diri. Bila bekerja dengan minat saya, yang saya minat, dan saya puas. So saya decide untuk berhenti. Saya dah masuk bidang mengecat kereta, tapi waktu tu saya tak pandai mengecat lagi, zero, boleh kata zero lah untuk mengecat. Dan 2015 saya decide untuk berhenti bekerja dalam keadaan manager bagi tahu gaji saya akan dinaikkan. Waktu tu saya dah dalam bilik, gaji naik, tapi aku nak decide benda yang tak pasti, tapi aku minat. Cuma aku tak pasti aku berjaya ataupun tidak bidang bisnes. So ada satu cerita pendek yang menyebabkan, ada satu cerita kecil yang menyebabkan kehidupan saya berubah. Siapa nak dengar cerita tu, boleh reply nak. Nak. Reply. Effendi, apa yang malas sangat type ni? Effendi ni kalau boleh tunjuk muka sikit apa tengok dari tadi. Ini buka, kamera buka video sikit. Ni kat mana tu? Effendi kat mana? Saya dekat dalam kereta. Dalam kereta. Oh, okey, hati-hati. Dah. Okey. Okay, saya nak masuk cerita saya. Ya, buku, saya baca buku. Kisahnya saya baca satu buku, iaitu buku tulisan Ustaz Fahrul Madjoy. Ustaz Fahrul Madjoy kalau kenal lah. Tajuk buku tu Beduk di Ketuk. Okey, pendek je. Dia tentang kisah dia. Ada satu individu ni, dia mungkin dia reka cerita ni ke ataupun memang berlaku ke, cuma dia nak kongsikan pengajaran daripada kisah ni. Okey, seorang ni datang naik kereta, dia nak cucuk duit ke ATM. Contoh bayangkan bank Islam dekat KBD, bank Islam dekat KBD. Datang naik kereta, parking tu kena bayar sepatutnya 50 sen dekat mesin tu kan, slot masuk 50 sen. Tapi dia kata, tak apa, masuk sekejap je. Dia nanti aku keluar. Bila ada pohon parking, dia masuk jalan ATM tu, barisan pula panjang, beratur panjang. Hati dia mula tak tenang. Kejap-kejap tengok kereta, ada tak MPK ke FPK, ada tak mak kuasa datang nak saman kereta dia lah. So hati dia gelisah duduk dalam tempat nak cucuk duit tu. Belum giliran dia cucuk, kereta pula tak nak saman, dia gelisah. Jadi pengajarannya yang Ustaz nak cerita adalah, why not, ataupun apa salahnya awak korbankan 50 sen awak untuk dapatkan hati yang tenang. Apa salahnya awak belanjakan sedikit wang awak ataupun mungkin banyak sikit wang awak untuk mendapatkan hati yang tenang. Sebab apa? Yang akan berjalan bersama dengan awak di atas muka bumi ini di dalam kesusahan adalah hati awak. Kalau hati awak tenang, awak pun akan tenang melalui kesukaran ataupun ujian yang ada dalam ataupun dikurniakan kepada awak dalam kehidupan. So, tulisan tu sentak menyentuh perasaan dan jiwa saya. Saya rasa apa salahnya saya tinggalkan kerjaan yang mungkin baik ni demi saya nak puaskan hati saya dengan minat yang saya, kalau tak saya tak tenteram. Kadang makan gaji ni pun stres juga, kena marah apa semua kan. Kadang marah tu bukan sebab salah, marah sebab dia poyo je, dia ada jawatan kan. So saya rasa inilah masanya saya akan korbankan
peluang pekerjaan saya tu. Dan paling besar saya kena korbankan adalah apabila saya masuk IKMN, Institut Kemahiran Belian Negara, iaitu pusat kemahiran yang berkonsepkan macam sekolah asrama, cuma boleh buat telefon je. Which means sekolah asrama ni hujung minggu kau baru boleh balik, kadang 2 minggu sekali baru boleh balik. Ui, waktu tu umur saya dah 23. Umur pun dah banyak, 23. Nak join dengan student-student yang macam baru PSPM. So saya rasa tak boleh. Bukan saya tak boleh, saya nak buat tapi saya kena hadapi benda tu. Tapi keazaman ataupun kemauan saya usahakan juga. Korbankan juga 2 tahun je. 2 tahun, pujang betul 2 tahun. So masuklah IKBN. Pendek cerita, saya pun bila kita ada 2 tahun tu wajib. 2 tahun wajib belajar dalam tu. Tak boleh berhenti. Kalau berhenti, kena bayar pampasan kepada kerajaan. Sebab orang makan minum semua support. Itu yang best ni duduk belajar di IKBN. Makan minum support, asrama bayar RM60. Asrama tak bayar. So kalau berhenti, kena bayar pampasan lah. So pendek cerita, saya pun masuk dah. Saya pun belajar betul-betul. Saya kira fast learner lah sebab kita dah minat kan. Lecturer pun tengok saya ni mengacau dia je, mengacau senior-senior yang lebih atas. Dia buat kerja, saya pun sibuk nak tanya lah, sibuk nak buat lah. Dan dia pun ajar. Belajar setahun. Dalam masa setahun saja, saya dah dibenarkan untuk buat kereta yang berkapasiti full body lah. Job untuk spray full body. Dan saya boleh buat kerja A sampai Z. Maknanya kereta customer masuk, A sampai Z saya dah boleh buat. Tapi tak cekap. Cuma tak cekap saja. Cekap ni kena, nak mahir ni kena buat hari-hari baru mahir. Saya pun buat keputusan untuk berhenti. Apa yang saya hadapi masalah adalah saya kena bayar pampasan kalau nak berhenti. Sebab tu saya tanya lecturer saya. Saya cakap kat dia, "Cik, saya nak berhenti belajar. Boleh ke?" Dia pun jadi macam nak marah saya lah. Marah sebab apa? Aku dah ajar aku banyak-banyak, tiba-tiba pun nak berhenti. Cuma saya tanya dia, kalau cik rasa saya sesuai ke untuk berhenti dan terus lompat ke lapangan? Dia kata skill kau dah ada, dah cukup, cuma belum cukup mahir lah. Itu satu lecturer yang ajar saya. Tapi dia lepaskan saya lah. Ada lagi satu lecturer, dia macam ketua bengkel lah, ketua workshop tu. Dia tak setuju untuk saya berhenti. Dia panggil saya masuk bilik, kata kenapa kau nak berhenti kan? Saya nak bisnes. And then waktu tu company Robelo ni adalah company product cat daripada Spain, baru joint venture dengan IKBN. Dia kata kat saya, dia janjikan saya 2 perkara kalau saya tamatkan belajar. Yang pertama, pelajar terbaik. Setiap tahun dia ada pelajar terbaik. Kau habiskan belajar, dan dia anugerah pelajar terbaik, aku bagi kat kau. Yang kedua, nanti ada skill competition dekat Spain, aku hantar kau. Dengan syarat kau habiskan belajar. Tempoh pilihan berbelah bahagi. Pilihan berbelah bahagi. Jadi saya pun susah lah. Tapi pilihan hati saya berat untuk saya tamatkan pelajaran dan mulakan perniagaan. Sebab waktu tu umur saya dah 24. Saya cakap kalau saya lambat, mula saya risau result tu lambat. So saya ambil keputusan berhenti juga 24. Ada cara nak berhenti tanpa kena bayar pampasan. So saya berhenti tanpa bayar pampasan lah. Kemudian nak mulakan bisnes tu satu hal. Yang keduanya adalah waktu tu jodoh telah sampai seru lah. Saya ni bukan jenis kaki couple ke ada awet ke macam tu kan. Saya tak ada. Cuma mak ayah paksa lah. Mak ayah macam ayah saya tetapkan kalau boleh umur 25 kahwin. Tapi saya secara personally tak kisah umur berapa, asal betul jodoh, sampai jodoh saya kahwin. So masa umur 24 tu tiba-tiba terdetik dalam hati, Allah datangkan perasaan, umur dah 24 nak kahwin ni. Kata tu pasangan belum ada lagi.
So saya masa dalam belajar KPM tu, tengah belajar lagi tu, tiba-tiba je Allah detikkan hati untuk kahwin. So sambil-sambil belajar tu saya pun ingat balik, ada tak orang yang saya berkenan atau dia berkenan dengan saya, macam tu lah. And then pendek cerita, ada kalau saya perasan ada seorang yang saya berkenan lah, saya berkenan. Dan saya pun wakilkan kakak saya untuk tanya pembadan. Nak dengar ke cerita pasal saya kahwin ni? Kalau nak komen lagi, nak tengok. Rasa macam tak nak cerita lah pasal ni. Gatal ya korang. Ish. Cepat dia boleh kahwin. Sibuk lah dia ni, Irfan ni siapa mana siapa, biarlah. Apa hantaran Zul. Inilah buat lain tu. Okay, terima kasih atas respon. Okay, saya sambung macam mana pasal saya nak kahwin lah. Antara sebab yang kedua saya rasa saya nak kena berhenti adalah saya nak uruskan untuk nak kahwin. Waktu tu belum tunang apa semua. Yes, dah dapat keputusan, dia setuju, dan nak merisik lah macam tu lah. Merisik. So saya cakap, kalau aku habiskan 2 tahun, bila aku nak start berniaga? Bila aku nak start kumpul duit? So saya nekat berhenti juga supaya habis saya berhenti, saya terus boleh buat bisnes cepat-cepat dan kumpul untuk masa harapan lah. And then sekali lagi saya terpaksa berniaga. Kebanyakan cerita saya berniaga ni waktu belajar ni sebab paksa, sebab saya nak adakan keperluan. Saya kena cerita slow-slow sikit dari ayah saya. Saya terpaksa berniaga sebab ayah saya macam tanya tu saya anggap macam cabaran. Tanya, kau sibuk-sibuk nak bukanlah, bukan cakap kau sibuk-sibuk. Nak pergi merisik ni, cincin dah ada ke? Nak beli cincin pakai duit tu. Mak ni ada duit dah. Mana pun habis masa kerja dulu. So masa belajar tu memang tak ada duit. Memang tak ada duit dah. So saya cakap, okay, tak apa, aku buktikan aku boleh beli cincin walaupun aku tengah belajar. Apa saya buat? Dalam keadaan tak boleh keluar tu, maknanya apa kita nak jual? Tak boleh keluar daripada asrama. Apa barang kita nak buat salah? Dan saya dapat idea, saya jual air cordial. Saya gunakan barang-barang yang ada apa je yang jual kat koperasi. Kemudian ais pula saya minta pada kawan-kawan. Dalam tu ada kos penyejuk berkuat dan hawa dingin. Maksudnya dia ada pakai ais lah. Dan saya pun, tak apa dulu je. Saya pun minta dia sponsor lah. Budak-budak aircon dia boleh ambil ais tu cuma. So saya ada kawan tak aircon, suruh dia bawa balik ais setiap hari. So saya pun jual lah. So pagi saya akan tadah air. Itu orang subuh wajib kat surau air KBN. Air KBN wajib. Wajib pun kena paksa. Ada ambil attendant. Kalau tak datang subuh kena lah tu. Kena lah. So pagi lepas solat subuh saya akan tadah air. Kita akan tadah air itulah. Rebusus masa saya tu. Dan petang balik pada petang kita ambil kelas dalam pukul 5:30 daripada workshop. Sebelum turun bersukan, saya pun bersukan dulu. Pada teknik pun saya wakil sukan. Jadi kemudian sebelum turun petang sukan tu, saya berdua dengan kawan saya. Kita orang akan bancuh air, bungkus masuk dalam apa tu? Westrin tu untuk sejukkan tu. So campur ais dalam tu. Ais bukan campur dalam air. Ais tu duduk dalam Westrin dan air tu yang kita dah bungkus tu masuk. So biar sejuk tanpa campur ais. Dan malam lepas isyak baru kita round setiap bilik tuan. Pendek cerita, alhamdulillah duit pun dah cukup untuk beli cincin. Saya pun tamat belajar. So masa tengah belajar tu juga ingat saya bersih. Dapatlah beli cincin. Sebab itulah berniaga sebab nak cukupkan keperluan. Itulah ceritanya saya berniaga. Pengalaman berniaga waktu belajar.
secara personal lebih kepada nak cukupkan keperluan atau kemahuan nak jadi kaya lah saya ni. Okey. Habis so tak payah cerita kot macam mana kahwin berpantaran. Tak payah kan? Asli zaman kahwin. Okey. Mari kita masuk kepada real life ataupun real business yang saya sedang cebur ini, iaitu perniagaan mengecat kenderaan. Tahun yang pertama agak baik. 5-6 bulan pertama tu agak baik untuk saya survive sebab saya seorang je. Saya terpaksa, saya nak cukupkan keperluan saya seorang je. Bila bisnes dah okey sikit, saya ambil staff. Maksimum saya pernah ambil 2 orang, sampai 2 orang saya ambil. Lepas tu dah tahun kedua, saya diuji, bisnes macam drop, kereta tak masuk-masuk. Sampai saya terpaksa buat kerja lain. Pagi sampai petang tu saya bertunggu di bengkel untuk customer masuk, tapi customer tak masuk. Customer tak masuk, petang saya buat food panda. Saya buat food panda untuk cukupkan keperluan saya, dan job yang sikit-sikit masuk kat bengkel pun untuk bayar staff. Sampai masa saya dah stuck sangat, saya terpaksa buang kerja saya. Terpaksa buang 2 orang. Dua-dua tu saya buang. And then nak jadikan rezeki lah. Saya pun mungkin betul rezeki. Tahun 2017, 2016 tahun pertama saya masuk bisnes. 2017 awal tu sampai ke bulan 6 bulan 7 saya start sampai sebuah kerja. 2017 bulan 10 saya dikurniakan cahaya mata. Seorang lelaki, anak lelaki yang comel macam bapak dia. Start pada bulan 9 dan 10 tu sampailah 2020, alhamdulillah kereta yang masuk tak putus, alhamdulillah. Okey, saya nak rentetan perkara yang berlaku. Saya melihat 2 perkara. Yang pertama, rezeki pada Allah. Kata setiap anak tu ada rezeki. So mungkin Allah takdirkan, okey, dah lahir anak ni ada rezeki. So rezeki saya tak putus-putus daripada anak tu lahir. Maknanya kereta yang masuk tu tak putus, alhamdulillah. Yang keduanya, sambil-sambil itu, secara apa yang kita tak boleh calculate, itu kerja Allah. Tapi secara apa yang kita boleh usahakan sebagai businessman adalah kita study kenapa bisnes kita drop, macam mana nak naikkan sale balik. Benda tu saya jumpa, saya create circle, saya cari circle otai-otai dalam cat kereta, macam mana nak tarik customer, kepercayaan, kualiti kerja, harga. Secara personally, bengkel cat kereta saya ni bukan yang murah lah. Saya di pertengahan. Sebab otai-otai ngecat aja jangan bagi harga murah-murah. Mahal sikit tak, seorang akan percaya pada kualiti. Harga tu susah nak fight. Orang jual murah sangat, kita pun tak boleh hidup nanti. So kita kekal pada harga yang kompetitif dan kualiti yang paling penting. Okay. And then mana tadi ya? Sekian lah. So saya study apa masalah, and then alhamdulillah start pada tu juga tak putus kereta masuk. Kita bagi kualiti yang baik. Banyak customer saya yang datang daripada kawan-kawan ataupun pada review customer sendiri, customer yang hantar, dia recommend kawan lain datang supaya tahu kualiti yang kita bagi baik. Tu kita percaya pada teori bisnes yang macam tu. Kita bagi servis yang berkualiti, so dia akan datang balik. Lebih ramai orang. And then alhamdulillah sampai sekarang dah tahun keempat. Okay, teori yang pertama saya nak share tadi dalam bisnes adalah sahawan kata, orang-orang yang dah berjaya kata 3 tahun pertama. Andai kata 3 tahun pertama awak punya bisnes boleh survive dan stay dalam keadaan baik, insyaAllah next tahun-tahun akan datang you akan insyaAllah baik. Sebab 3 tahun pertama adalah tahun yang suka, orang kata. Orang-orang yang dah berjaya dalam bisnes, 3 tahun pertama adalah tahun yang suka. So bila saya lepas saja 3 tahun pertama, saya tengok balik keadaan, alhamdulillah saya dah ambil kerja balik. Alhamdulillah 3 tahun pertama saya dapat lalui dengan baik lah, sampai hari ini okey. Tapi apabila ujian yang mendatang, iaitu
COVID-19 ni telah memukul semua bisnes, keperluan ataupun tidak keperluan, semua terkesan. Maknanya teori bisnes tu luar jangka. So saya tak tahu akan datang macam ni pula. KL Selangor akan hadapi PKPB. So mohon kawan-kawan semua doakanlah bisnes saya dapat sustain, dapat cover. Boleh ke doakan? Type amin sikit ramai-ramai. Boleh cerita panjang tadi. Alhamdulillah, amin. Terima kasih semua yang respon. Amin. Okay, saya sebenarnya ada benda lagi, satu slot lagi yang saya nak share pada saya kepentingan tapi masih tidak mengizinkan. InsyaAllah lain kali mungkin boleh jumpa lagi ataupun bila boleh share lah. Kalau ada rezeki kat mana-mana boleh share nanti. Baik, saya terus buka kepada sesi soal jawab. Apa nak tanya? Dipersilakan. Oh, Cik Sari ada lagi. Okey, ada soalan? Sila. Saya ada lagi satu slot sebenarnya. Satu bahagian lah tapi bagi saya penting memang saya tu masa kerja masa. Tak dapat habiskan. Itulah. Tadi Hir pun ada beritahu dekat saya So dia ada hal sikit. Tapi saya rasa kena teruskan juga dengan sesi soalan ni. So saya nak semua ambil peluang Saya nak semua ambil peluang. Nak malu apa? Pasal kita buat online kan. Kalau dalam kelas tu yelah malu. Okey, soalan-soalan kalau rasa malu nak guna voice call boleh type dekat ruangan chatting tu. Saya boleh baca, saya pandai membaca. Ya, betul. Cepat, pagi tadi kelas D18 4A 4B bertubi-tubi. Okey. Saya jawab terus soalan insiden dulu, modal permulaan. Sebelum cerita modal permulaan, masa saya nak berhenti tu, ada lecturer, dia tawarkan saya untuk buka bengkel. Tapi joint venture dengan dia, dia sendiri keluarkan modal, saya macam jadi partner dengan dia. So calculate modal permulaan dah RM20,000 untuk beli mesin, sewa kedai selama 6 bulan dan sebagainya untuk run starting. So modal permulaan RM20,000 sekarang. Bergantung pada sewa kedai akan effect lah berapa sewa kedai yang awak nak masuk. Total sekali barang itu RM20,000. Syabil Halim, pernah alami tak zaman kerja Tuhan? Tak, Afiq tanya. Apa Syabil ni? Syabil kah Afiq tanya? Okay, saya jawab lah. Pernah alami tak zaman kerja Tuhan? Macam saya cakap tadi lah. Tahun kedua saya alami kerja Tuhan. Iaitu bisnes kita tak banyak masuk. Start pada tu saya study marketing. Dia sebenarnya kemahiran dan perniagaan adalah dua perkara yang berbeza. Awak pandai cat kereta tapi awak tak pandai berniaga tak boleh. Awak hanya akan jadi pekerja cat kereta. Tapi kalau awak pandai cat kereta dan awak pandai berniaga, so awak boleh bongkarlah dua-dua. Tapi ada orang tak pandai cat kereta, pandai berniaga. Dia cari orang yang pandai cat kereta, duduk bawah dia. Dia berniaga. So perniagaan dan kemahiran adalah dua perkara yang berbeza. So masa saya zaman kerja tu baru saya sedar saya sebenarnya pandai cat kereta je tapi tak pandai berniaga. So kita pun study marketing, study uruskan perniagaan tu semua, alhamdulillah dapat keluar daripada kerja Tuhan, iaitu kita cari circle, cari orang-orang yang akan bantu kita. Alhamdulillah Allah pertemukan. Macam mana abang balance like abang masa study lepas tu kerja? Soalan klise ni. Sibuk ke belajar kat politik diri? Tak apa. Sri Zah, terima kasih soalan. Sebenarnya soalan tu selalu bermain di fikiran student, iaitu alamak aku nak study dan aku nak belajar lagi. Aku nak study, aku nak belajar lagi. Aku study tapi nak buat kerja part time sikit kan. Sebenarnya boleh sahaja. Yang penting kita uruskan masa. Sebagai contoh lah, kehidupan kita kalau kita nak buat benda yang banyak komitmen ni, kehidupan kita akan berbeza dengan orang lain.
Orang lain makan 30 minit, kita akan makan 10 minit je. Sebab kita ada komitmen lain. Orang lain mandi 20 minit, kita mandi 5 minit. Bukan kita tak mandi kita mandi 5 minit saja. So, pengurusan masa kita akan jadi fit. Kita malam-malam kawan akan lepak, sembang, tapi kita jalan sekejap je. 5-10 minit, tanya khabar semua, dan kita keluar buat urusan kita. So, masa kita akan fit. Yang penting kita mahu dan kita akan komit dengan masa kita. Okay, terima kasih Sridhar tanya. Zul, sibuk Zul ni. Abang tak masuk Wataniah ke? Tak dapat singkam. Okey. Waktu tu saya tak join Wataniah. Wataniah ada. Ada betul juga. Ada orang cakap Wataniah ada. Wataniah. Waktu tu di Politeknik saya aktif dengan Kelab Sahabat Intelek. Sekarang ni Kelab Sahabat Intelek dah dia punya pengurusan dah tukar dan saya rasa Kelab Sahabat Intelek tu dah tutup, ganti kepada Kelab Sahabat Yadim lah. Macam tu. Tapi dekat Politeknik pun saya aktif jugalah dalam persatuan. Lagi? Ada soalan lagi? Ilmu ni tak pernah habiskan. Betul, Muhammad Asri. Ilmu ni tak pernah habis. Ilmu ni awak jangan sombong. Awak pandai pun menghadap orang nak bertanya, jangan sombong. Ataupun mendengar jawapan, jangan menyampuk. Dengar dulu orang terjawab. Walaupun dia tahu jawapan tu apa akan keluar, dia dengar. Awak dengar jawapan dia. Supaya awak menjadi orang yang mendengar. Masa first year abang dapat rolling modal berapa? Oh, masa tahun pertama meniaga rolling modal tahun pertama mostly tidak banyak membuatkan saya ada simpanan. Kebanyakan untuk saya keperluan. Saya set up gaji saya dan saya kerja sell gaji saya je lah. Simpanan tu tak banyak sangat. Tak repair motor sebab Afiq nak repair motor ni. Oh, kenapa Ifan? Okey, motor pun saya buat. Motor saya buat juga. Tapi mostly motor saya buat mahal lah. Contoh motor ES5. Saya ingat cover set kalau beli dalam 120, 150. Tapi kalau hantar cat ke saya 250 kalau nak cat. So biasanya orang yang hantar cat ni, kalau dia rasa cat tu lagi mahal daripada beli, baik dia beli. Tapi biasanya akan hantar mengecat ni apabila dia nak buat warna-warna yang tak ada. So dia berani labur modal sebab orang lain tak ada ni, tak apa, keluar modal sikit lain daripada orang lain. Saya Irfan Rafiq. Tapi income berapa nak sekarang? Macam mana nak elakkan rasa putus asa? Okay. Daniel, saya jawab Daniel income. Okay, untuk saya tetapkan gaji saya 1,800. Which mean kalau sebulan tu sale lebih pun saya tak boleh ambil. Saya akan letak dalam simpanan company. Simpanan company itulah nak guna benda-benda yang kecemasan macam COVID ni. Masa bila memulakan bisnes. Mostly kita akan minta kita revise balik. Kenapa awak duduk dalam bisnes? So, saya pernah rasa putus asa tak teruskan bisnes ni. Saya nak tutup dan saya nak kerja makan gaji je. Tapi kita cuba keluar untuk jumpa orang-orang yang berada dalam bidang ni. Dia minta advice, minta strategi dan kita buat lagi sampai berjaya. Ini Syazrina. Macam mana nak maintain perniagaan? Dari Faikal. Pertama yang saya lakukan adalah beri yang servis yang baik lah, quality. Yang saya perasan lah, orang banyak suka datang workshop saya sebab apa? Walaupun benda tu sebenarnya saya akan consult, saya akan nasihat dulu berdasarkan bajet, kemudian keperluan dia. Kalau kita rasa benda tu kena charge semua, kita charge semua. Kalau rasa dia tak ada bajet, kita selamatkan daripada kerosakan lebih teruk. Macam tu saja. Lebih trust lah ke situ. Dia tak rasa macam ni semua dia nak makan tak. Walaupun harga saya mahal. Pen yang paling mahal kereta, pen apa bang? Tidak. Bang, pen yang paling mahal kereta. Sama juga. Cat paling mahal ke? Cat ni macam-macam jenis ada lah. Okey, saya share.
passion, ada kawan saya lah tapi dia memang dah lama dalam bidang ni. Dia pernah, macam saya rate satu kereta kalau saiz macam saiz Persona, Mira, saiz macam tu dalam 2000 ke 3000 setengah macam tu lah, 2000 ke 3000 setengah. Tapi kawan saya ni, dia pernah cat Bentley, memang bisnes dia lah, dia cat Bentley, kos yang dia charge pada customer adalah RM20,000. Satu kereta sahaja dia charge RM20,000. Tengok, apa beza dia dengan saya? Cat kereta yang sama, tapi kualiti yang dia berikan, hasil kerja yang dia berikan, orang percaya dan orang sanggup bayar. Bang Afiq, kau ni Afiq ni siapa? Daripada tadi orang tanyakan pasal Afiq. Afiq tanya macam mana nak tahu sesebuah perniagaan tu masih relevan. Selagi ada permintaan, selagi tu perniagaan tu relevan. Which mean, selagi kereta tu wujud di atas muka bumi ini, selagi itulah perniagaan tu perlu. Contoh, tayar kereta. Selagi kereta tak boleh terbang, selagi itulah orang berniaga jual tayar kereta tu akanlah. Sebab tayar tu bukan. Selagi nanti kereta dah boleh terbang, mungkin tayar dah tak relevan. Macam mana ada pelanggan masalah? Okey, macam mana ada ini sangat sesuai atau sangat relevan. Saya dah dengar keluhan ni ataupun nasihat ni daripada saya sekolah lagi. Cikgu cakap kalau you nanti awak nak berniaga nanti, pertama jangan bagi kawan-kawan hutang ataupun jangan bagi orang hutang. Daripada itu kemahiran diri, soft skill macam mana awak nak counter customer yang cerewet. Datang-datang dah tanya nak harga murah. Awal-awal kita kena elokkan dia supaya dia tak atarkan kita. Ataupun dia datang nak murah, kita fix lah dengan harga mahal. So orang-orang yang cerewet ataupun nak cap murah tak akan datangkan. Yang akan datangkan kita orang yang nak kualiti dan boleh bayar pada harga yang kita mahukan. Family support tak bantai berhenti kerja dan menarik tak Zul? Alhamdulillah family saya ni banyak bagi saya buat pilihan sendirilah. Tapi awak buat pilihan, awak kena bertanggungjawab dari pilihan awak. Awak jatuh, awak kena bangun sendiri. Tapi tak boleh biar aku berepat di jalan. Maksudnya kalau susah, kita sendiri sedar lah. Pilihan tu kita yang buat. So kita kena ada tanggungjawab terhadap pilihan kita. Kita jatuh, kita kena cari jalan keluar. Abang, Afiq nak tanya, adakah lokasi perniagaan memainkan peranan penting untuk jalan perniagaan abang? Lokasi untuk zaman sekarang agak tak boleh nak kata penting sangat. Sebab bengkel saya ni macam terperuk juga, orang tak tahu. Bukan laluan utama. Boleh kata jalan mati. Bengkel saya tu jalan mati. Tapi mostly kawan-kawan yang share bisnes saya, yang ceritakan tentang servis yang saya bagi ni, so kebanyakan datang daripada suggest daripada kawan-kawan dan juga online. Tengok juga bisnes apa yang awak buat. Tapi nak cakap penting tu mungkin dalam 60% penting lokasi. Tengok bisnes apa. Macam saya kerja bengkel di Pantai Dalam. Orang Negeri Sembilan ada kereta. Orang mana lagi paling jauh saya ingat Negeri Sembilan ni kot. Si Palong sana tu hantar kita. Banyaklah luar KL yang hantar sebab semuanya. Maknanya bukan kat Pantai Dalam je. Orang yang jauh-jauh hantar. Masa kita tengah usaha dalam bisnes yang kita still facing sustainable business. Don't call. Hello. Yo. Oh lah, aku tak mana nak cari. Masa kita tengah usaha dalam bisnes. Okey. Soalan Samini Devi, menariklah sebenarnya. Saya teringat kisah katak dalam perigi lah, macam tu lah. Ada 5 ekor katak di dalam perigi. Seorang tu pekak. Yang 4 ekor lagi tu cuba untuk lompat keluar daripada perigi tu. Perigi tu tak besar lah, agak-agak katak tak boleh lompat, besar macam tu lah. Tapi si katak yang pekak ni, dia terus melompat. Dia lompat. Orang-orang ataupun kawan-kawan yang sekeliling atas perigi tu, dia kata, kau takkan berjaya keluar daripada sini. Kau takkan berjaya. So yang 4
ekor yang tadi lompat tu putus asa sebab orang lain dulu cakap kau tak berjaya, kau tak berjaya. Tapi si katak yang seekor yang pekak ni, akhirnya dia berjaya keluar. Jadi dia dah keluar ke atas, dia pekak pun tak boleh dengar. Contoh lah, dia pekak pun tak boleh dengar. Dia kena cakap kuat sikit. Dia tanya, macam mana kau boleh lepas? Dah kita orang duk cakap kau tak lepas. Dia kata, aku nampak mulut korang macam cakap sesuatu. Tapi aku rasa macam korang bagi semangat kat aku. Dan sebab tu aku rasa lompat. So sebenarnya kita yang mengubah cara menerima maklumat tu. Kita terima kajian, sebenarnya jadi motivate. Saya sebenarnya masa sama belajar tu, ada makcik saya. Dia macam tegur saya lah. Wah ni kejap belajar ni kau nak jadi apa sebenarnya? Kita pun sekitar bila makcik tanya dengan tuan, soalan kita macam tak ada pendirian. Dan saya ambil dia punya kata-kata tu sebagai pembakar semangat. Saya akan buktikan ini pilihan saya. Itu ya. Samini Dewi menjawab ya. Bang, kalau ada ramai yang berbisnes, ada kompetisi banyak, jadi macam mana? Menarik sekitar. Memang reality business adalah apabila kita terpaksa bersaing dengan produk yang sama. Sebagai contoh, saya terpaksa bersaing dengan warga asing yang menjual atau memberi servis yang lebih murah daripada saya. Apa yang saya buat adalah saya tak ikut harga murah, tapi saya kekalkan kualiti. Saya educate customer bahawasanya kualiti lebih tinggi. Biasanya ada customer yang datang, kereta dia dah teruk cat dia. Saya tanya, berapa lama dah tahan? Dia boleh pergi 3 tahun. Mahal daripada yang dia pernah hantar tu, tapi dia sanggup. Itu. So saya compete dari sudut kualiti bukan harga. Sekedar saya compete dari sudut kualiti bukan harga. Tolong hentikan budak-budak ni daripada belajar. Saya terpaksa keluar. Okey. Dengan abang saya. Abang awak dah bagi isyarat dah. Okey. So last word. Here, bagi sikit ayat-ayat padu kat diorang ni. Kata-kata semangat sikit, kata-kata akhir daripada awak. Alright. Ada? Baik. Ada je. Terima kasih. Akhir sekali, kita tak tahu hari mendatang kita apa akan kita jadi. So, awak belajar politeknik, jadilah pertama create peribadi yang baik. Bila awak belajar untuk create peribadi yang baik, so luar nanti you akan ada peribadi yang baik, so orang akan suka duduk dengan you. Saya dalam ini pun sebenarnya saya baru belajar di orang yang baik. Bila saya jumpa ada individu baik, dia tak ajar tau, tapi cara dia react tu menyebabkan baik dia ni. So saya pun kena jadi baik. So kat luar nanti baik yang bukan untuk dipijak ya, baik positive thing lah. So awak keluar nanti apa pun dua bidang, kalau awak tak berniaga betul, awak kerja makan gaji ke, kerjalah untuk lengkapkan keperluan hidup. Jangan putus asa. Awak kerja makan gaji pun jangan putus asa. Kerja je, sabar. Sebab hidup ni tak lama ni. Paling lama 60. Tak sampai 6 tahun, hari ni awak belajar, esok orang mati. So, besarkan hati awak untuk mengisi atau menghadapi masalah ni. So, selalulah untuk berjiwa besar menghadapi masalah supaya awak lebih tenang dan sabar. Kita susah hari ni kat dunia ni kan. Kita susah-susah pun, nanti kita mati dah tak susah tadi. Nanti kita mati, kita ada hari yang seterusnya yang makan jutaan tahun yang perlu kita pisaukan. So bagi yang Muslim, siapa yang Muslim, jangan lupa hati ni susah. Lepas belajar nak kerja apa semua. Tapi jangan lupakan hati ni supaya ingat kematian tu jutaan tahun kita perlu dah. So dunia ni kecil je. Dunia sekejap, sepetang sahaja yang kita akan lalui. So besarkan jiwa untuk hadapi masalah dunia ni dan risaukan diri kita untuk sejalan. Okey, terbaik Lahir. Apa ni, saya perasan awak boleh jadi ni Lahir, boleh jadi ahli motivasi ya, pakar motivasi.
masa saya belajar ni pun saya ada join konsultan luar. Oh, patutlah. Saya jadi speaker lah. Ya. So rasa mungkin boleh tengok tu, boleh polish bakat tu kan. Pergi lagi jauh tapi awak kerjaya awak sekarang ni awak kekalkan lah. So jadilah pakar motivasi yang menjalankan perniagaan mengecat ataupun mengetuk kereta kan. Lagi bagus. Tak ramai yang buat tu kan. Dia biasa kalau ahli motivasi, pakar motivasi ni dia concentrate pada satu kerjaya je, tapi awak lain, special kan. Okey, dan satu lagi saya tengok, kisah awak sangat-sangat menarik. Saya rasa boleh buat drama pukul 7 tu. Paling kuat pun novel. Dan untuk makluman semua pelajar-pelajar DPR 4A, Khair ni, dia ni antara yang aktif lah update dia punya aktiviti dekat FB dan juga IG. Sebenarnya itu cara yang betul. Saya rasa mostly kebanyakan sales yang awak dapat ni hasil daripada perkongsian aktiviti awak di FB. Sampaikan, terus terang saya cakap, sampaikan saya sendiri tertarik. Saya meronta-ronta tau nak hantar. Baru ni saya cat kereta. Kereta saya baru seminggu masuk workshop kan. Saya kalau ikutkan saya macam nak hantar dekat awak lah, tapi disebabkan lokasi yang jauh. Sebab apa? Sebab saya tengok awak punya aktiviti, awak update, rajin buat video. Itu hard sell yang sangat bagus here. So saya harap awak teruskan lah. Dan untuk student DPR 4A yang lain, tiru cara Her punya FB apa Her? Mungkin boleh kongsi dengan adik-adik. Kerja ni. Macam mana saya? Khair mungkin boleh dekat chat tu. Kerja ni. So maksudnya Khair Jani. So boleh tengok, masuk dekat website, masuk dekat FB. Tengok Khair ni dia selalu update dia punya aktiviti mengecat, mengetuk kereta, dan mungkin daripada situlah sesi perkongsian sharing antara kawan-kawan berlaku kan, daripada mulut ke mulut, sebab ni sekarang ni kan zaman online kan. Okay, so akhir kata saya ucapkan terima kasih Hir sudi berkongsi pengalaman awak dengan adik-adik kita pada hari ini. Okay, saya rasa kata orang tu experience is the best teacher lah kan. Tak semua orang yang ada pengalaman macam awak kan. InsyaAllah kita akan jadikan sebagai panduan hidup kita untuk jadi usahawan berjaya ni bukannya senang tapi yelah Hir berjaya, dan kami sentiasa doakan semoga Hir sentiasa berjaya, kaya raya insyaAllah selepas ini. Boleh yang lain kita doakan abang kita ni, abang botak kita. Okey, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada pelajar-pelajar DPR 4A sudi bertanyakan soalan. Tunggu sehingga habis sesi webinar kita. Dan sekali lagi Hir, saya bagi pihak PoliPD, saya ucapkan terima kasih Hir. InsyaAllah nanti kita akan panggil awak lagi untuk sesi-sesi yang seterusnya. Okey. Assalamualaikum. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Okey, selamat. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih Encik. Terima kasih. Sama-sama. Ya, terima kasih semua. Terima kasih semua. Jaga diri baik-baik. Terima kasih Cik. Semoga maju jaya. InsyaAllah. Amin. Tapi kalau interview itu aku